إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Habib Ali bin Muhammad Al-Sagaf, kita punya naqib sudah beberapa tahun ni, alhamdulillah. Ahli pengurusi dan ahli jabatan kuasa Masjid Al-Irsyad, barisan imam dan Bilal, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini insya-Allah saya akan berkongsi mengenai satu tajuk yang saya panggil detik-detik paling penting dalam hidup kita. Detik-detik yang paling penting, yang paling kritikal dalam hidup kita. Setiap manusia ini akan melalui 5 alam. Iaitu yang pertama alam roh. Kemudian kita pergi kepada alam rahim. Selepas alam rahim kita masuk kepada alam dunia. Lepas alam dunia kita masuk alam barzakh, itu yang keempat. Yang kelima alam akhirat. Alam roh sebenarnya dialami oleh semua manusia kecuali 2. Siapa dia yang tidak mengalami alam roh? Nabi Adam AS dan Siti Hawa. Kerana mereka telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tanah, dan selepas itu ditiupkan roh ke dalamnya. Sebelum roh itu ditiup ke dalam jasad Nabi Adam yang dalam bentuk tanah itu, iblis telah pun agak dia nak tengok apa benda ni, ya. Jadi dia pergi ketuk bunyi deng-dung. Kemudian dia masuk daripada rongga, daripada hidung, daripada mulut, keluar dan sebagainya. Jadi sebab dia boleh masuk keluar tu, dia kata dia boleh kontrol ini. Itu iblis, ya. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan roh ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam, apabila roh itu masuk sampai kepada rongganya, dia terus sebut alhamdulillah. Mengapakah disebut alhamdulillah? Ini adalah fitrah manusia. Setiap manusia mengakui adanya Allah Subhanahu Wa Taala secara automatik. Jadi itu sebab dia terus mengucapkan alhamdulillah. Apabila rohnya masuk ke dalam jasadnya sampai kepada pinggang, dia sudah tak sabar dia nak berdiri. Maka dia jatuh balik sebab kakinya belum ada roh. Jadi Allah berfirman, ini gopoh sangat si Adam ini. Kemudian apabila roh telah dimasukkan dan dia menjadi manusia, ya, kemudian apa yang kita tahu, dia telah dikeluarkan daripada syurga kerana melanggar peraturan, iaitu memakan buah khuldi. Kemudian diturunkan ke dunia beberapa lama, akhirnya berjumpa dengan Siti Hawa di mana? Di Arafah. Apabila sampai di Arafah, satu masa Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan semua zuriat Adam daripada tulang sulbinya, dan dikeluarkan daripada tulang sulbi dan disebarkan di atas dunia ini. Apabila disebarkan roh-roh manusia kita semua ini disebarkan di dunia, malaikat mengatakan, "Oi, penuh sangat dunia ni dengan roh-roh manusia ni, penuh. Takut tak cukup pula tempat untuk mereka." Maka Allah kata jangan khawatir, akan aku adakan ataupun wujudkan kematian. Jadi sebahagian daripada mereka akan mati dan sebagainya, maka cukuplah tempat insya-Allah. Baik. Jadi itu apa yang berlaku di zaman roh. Dalam antara roh-roh ini, satu saja roh yang sangat sempurna, iaitu roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapakah roh itu sempurna? Kerana roh inilah saja yang bertasbih kepada Allah daripada awal. Daripada awal dijadikan roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan kita, ya.
Dia bertasbih di dalam tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam selalu mendengar tasbih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila diturunkan roh ini, roh Rasulullah kepada anaknya, iaitu nama Seth, iaitu Seth adalah seorang nabi, anak kepada Nabi Adam, ya. Bila sampai kepada Seth, maka Seth lah yang mendengar tasbih Rasulullah, sedangkan Nabi Adam tidak lagi mendengar tasbih. Kemudian roh ini diturunkan satu persatu sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh pula yang mendengar tasbih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun lagi kepada Nabi Ibrahim, selepas itu Nabi Ismail, dan akhirnya kepada bapaknya iaitu Abdullah, dan teruslah dilahirkan, ya. Jadi itu roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan semasa Nabi Adam melihat anak cucunya dalam bentuk roh, lihat satu muka yang sangat bercahaya. Jadi dia pun tanya, siapa tu? Katanya itu adalah Nabi Daud alaihissalam, ya, Nabi Daud. Maka dia tanya, berapakah umurnya? Umurnya 60 tahun. Oh, mengapa sikit sangat? Sebab Nabi Adam telah dijanjikan umurnya 1000 tahun. Jadi kata Nabi Adam, kalau begitu boleh tak aku bagikan 40 tahun daripada umurku kepada Nabi Daud, supaya dia dapat hidup sampai 100 tahun. Maka kata malaikat, boleh. Allah pun benarkan, maka Nabi Daud dapatlah tambahan 40 tahun. Apabila sampai umur Nabi Adam 960, maka malaikat maut datang jumpa dia, nak ambil nyawanya. Dia marah, dia kata, belum cukup lagi aku sampai 1000, mengapa datang 960? Jangan lupa itu hari dah janji dah bagikan Nabi Daud. Oh, kalau begitu okeylah. Jadi habislah nyawanya pada umurnya 960. Baik. Itu alam roh. Berapa lama alam roh ni kita tak pastilah. Mungkin 8,000 atau 10,000 tahun atau 15,000 tahun, tak tahulah. Daripada zaman Nabi Adam dijadikan sampailah semua manusia ni habis, ya. Yang ni semua manusia masuk ke dalam rahim, habis dah. Semua roh sudah ada, kecuali dah masuk dalam alam rahim. Alam rahim lebih lagi pendek, iaitu 9 bulan. Alam rahim 9 bulan. Tetapi alam rahim ini sebenarnya lebih besar daripada alam roh, kerana alam roh hanya satu genggam lebih kurang, tulang sulbi sahaja, semua roh dalam itu. Jadi kecil lah. Tapi bila masuk dalam alam rahim, dia lebih besar daripada alam roh. Tetapi daripada alam rahim kepada alam dunia ini, kita ni lebih kurang 60 hingga 70 tahun. Tapi alam dunia lebih besar daripada alam rahim. Kemudian bila kita mati, masuk ke dalam alam barzah itu lebih besar daripada alam dunia. Jadi jangan ingat bahawa alam barzah itu kecil. Tidak. Dia lebih besar daripada dunia. Dan masanya ialah 40,000 tahun. Alam barzah selama 40,000 tahun. 1,000 tahun dunia sama dengan 1 hari di barzah. Bermakna di sana 40 hari, tapi sama seperti 40,000 tahun dunia. Kemudian alam barzah ini lebih besar. Masuk kepada alam akhirat lebih besar lagi. Jadi daripada alam yang kecil, dia berpindah kepada alam yang lebih besar dan lebih besar lagi, dan akhirnya yang paling besar adalah akhirat, dan paling panjang juga, paling panjang. Yang alam di mahsyar nanti berapa lama? 50,000 tahun. Di mahsyar saja, itu akhirat itu. 50,000 tahun di mahsyar. Berapa tahun pula sampai Allah tinggalkan kita tak ada buat apa-apa? Tunggu nak hisap ni berapa lama? 500 tahun tunggu. Tak makan, tak minum, panas dan sebagainya. Azab sebenarnya. Kalau bagi orang yang tidak beriman, azablah dia di mahsyar. Begitu juga azab dalam barzakh. Antara 5 alam ini, yang manakah paling penting bagi kita, bagi manusia?
Yang paling penting ialah alam dunia. Kerana apa dia paling penting? Kerana setiap perkara yang kita amalkan akan dipertanggungjawabkan. Alam roh tidak ada tanggungjawab. Sebab kita tak buat apa-apa pun, kita tak tahu apa kita buat. Ada tak ada, Allah keluarkan kita, kemudian Allah bertanya, adakah kamu mengaku yang aku ini Tuhan kamu? Kita semua jawab ya, betul. Ya, kita terima. Itu saja yang kita ingat. Tapi yang lain tak ada tanggungjawab. Tapi dunia, setiap perkara yang kita amalkan daripada umur baligh ini tadi sampailah kita mati, semuanya kena dipertanggungjawabkan. Maka alam dunia adalah paling penting. Yang paling kritikal bila roh kita berpisah daripada badan. Semasa itulah detik-detik yang paling kritikal. Kerana kalau keluaran kita, keluar roh itu daripada jasad adalah husnul khatimah, yang lain okey. Selamat semuanya. Kalau husnul khatimah. Tapi kalau su'ul khatimah, habislah, rugilah kita. Kalau husnul khatimah, untunglah kita. Kalau su'ul khatimah, rugilah kita. Itu sebab detik yang paling penting adalah masa roh kita tinggalkan jasad. Itulah yang paling kritikal, yang menentukan. Jadi dalam hal ini ada dua perkara yang boleh saya ceritakan. Yang pertama, apakah yang berlaku semasa roh itu meninggalkan jasad? Boleh saya ceritakan itu, tapi terlalu panjang. Jadi oleh sebab kita tidak ada masa, saya ceritakan sedikit, bukan hal itu, tapi apakah persediaan kita? Apakah amalan-amalan kita yang boleh kita lakukan supaya kita dapat husnul khatimah? Itu yang paling penting. Dan perkara-perkara ini banyak sangat yang Allah berikan peluang bagi kita, jalan-jalan bagi kita untuk menuju ke akhirat, menuju ke syurga, banyak sekali. Kalau saya nak ceritakan memang tak habis juga. Jadi oleh sebab itu saya akan pilih beberapa sahaja, dan antara ini yang paling praktikal, yang kita biasa buat, cuma saya terangkan di sini dengan dalil-dalilnya dan juga segala ganjaran-ganjarannya. Baik. Jadi saya ada hanya 6 perkara saja. Yang pertama, sebab kita nak bersedia untuk masuk ke barzakh. Barzakh itu, kalau kita tahu bahawa barzakh itu baik bagi kita, tak apa. Tapi kita belum tahu lagi. Ya. Jadi oleh sebab itu kita kena bersedia untuk mendapatkan kebaikan kepada barzakh. Apa dia? Baca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk setiap malam, jangan tinggal. Bacalah surah As-Sajdah, Alif Lam Mim Sajdah, dan juga surah Al-Mulk setiap malam, jangan tinggal. Kerana apa? Saya bacakan beberapa hadis. Yang pertama, hadis ini daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur sehingga baginda telah baca As-Sajdah dan Al-Mulk. Hadis sahih daripada At-Tirmizi. Sahih. Rasulullah setiap malam dia akan baca 2 surah ini. Ya. Baik. Bilakah dia baca setiap malam? Selepas Isyak. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bila dah baring atas katil baru dia mula baca. Ya, dia mula baca masa dia baring atas katil. Kerana kalau kita baca masa itu, kita akan dijaga ya, dalam tidur kita, dan juga dijaga dalam diselamatkan kita daripada di barzakh ya, di dalam kubur ya. Jadi 2 perkara yang kita dapat. Satu, dapat pertolongan ataupun bantuan semasa kita tidur ya, tak dikacau. Kemudian barzakh pun kita akan dapat pertolongan, di mana kita akan bebas daripada sebarang fitnah barzakh. Ya.
Baik. Itu yang pertama. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua daripada Anas bin Malik. Banyak sangat hadis tentang al-mulk ini tadi. Ya. Jadi saya bacakan 2-3. Yang kedua, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan surah Al-Mulk, iaitu suatu surah mengandungi 30 ayat yang akan membela pembacanya sehingga ia diampunkan. Surah Al-Mulk ini akan membela kita sehingga kita diampunkan. Bilakah dia membela kita? Di dalam barzakh, di dalam kubur. Dia akan bela kita sampai kita diampunkan. Ya, kalau tak ampunkan, dia tak peduli, dia tahan lagi. Ya, ada sebuah hadis lain yang saya baca, dia akan datang kepada jasad mayat itu dan masuk di antara kain kafan dan dada manusia ini. Dia masuk di situ dan dia terus masuk ke kubur. Bila sampai ke kubur, dia akan keluar daripada kain kafan itu tadi dan dia tunggu di kepala. Sebab dia jangka bahawa malaikat maut Munkar Nakir akan datang daripada kepala. Dia tunggu di kepala. Bila datang Munkar Nakir, dia halau. Jangan kacau orang ini, dia kata. Ini aku punya kawan. Ya. Bila Munkar Nakir pindah ke kaki, dia dah pergi ke kaki, tahan lagi. Sampai Munkar Nakir tanya, kau ni siapa? Kau tak kenal aku, dia kata. Aku ni Al-Mulk. Kalau nak kacau juga, engkau tanya Allah. Boleh tak engkau kacau dia? Boleh tak engkau soal? Sampai begitu. Itu Al-Mulk. Jadi kenalah baca Al-Mulk. Jadikan Al-Mulk itu kawan kita. InsyaAllah Al-Mulk akan pelihara kita, akan selamatkan kita. Jadi penting itu. Yang pertama. Kemudian Anas bin Malik juga berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu surah Al-Quran yang mengandungi hanya 30 ayat akan membela pembacanya sehingga ia dimasukkan ke syurga. Yang tadi hadis kata mengatakan dia akan diampunkan. Yang kedua dia kata dia akan tunggu sampai kita masuk syurga. Apa lagi kita hendak? Kemudian satu lagi hadis mengatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa membaca Al-Mulk setiap malam, Allah akan selamatkan dia dari azab kubur kerana surah ini. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami namakan surah ini surah Al-Maniyah, iaitu suatu surah jika orang membacanya telah melakukan banyak kebaikan. Ya. Ini daripada Nasa'i dan Tabrani. Juga hadis sahih. Bahkan banyak lagi hadis mengenai Al-Mulk ini. Jadi pada saya yang paling penting kita mesti lakukan setiap malam. Jangan tinggal. Bacalah sekurang-kurangnya Al-Mulk. Kalau tak boleh baca As-Sajdah. Kalau boleh 2 sekali. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, apa lagi yang boleh kita lakukan? Dari Habibah radhiyallahu anha, iaitu salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Habibah, barang siapa amalkan 4 rakaat salat qabliyah dan ba'diyah zuhur, Allah akan haramkan api neraka atasnya. Barang siapa melakukan atau mengamalkan 4 rakaat qabliyah dan ba'diyah zuhur. Biasanya kita buat 2-2. Kena tambah jadi 4. Kalau buat 4-4 bermakna Allah haramkan neraka membakar kita. Allah haramkan neraka membakar kita. Bermakna kita tak boleh masuk neraka langsung lah. Jadi kita akan ke syurga insya-Allah. Ya? Jadi senang, 4 rakaat. Tak lama sangat. Ya? Janganlah tinggalkan. Kemudian satu lagi. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini juga perkara yang biasa kita lakukan. Apa dia? Sesiapa ambil wudu dengan cara yang paling baik, kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kita biasa baca lebih lagi, ya. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni minal ibadikas salihin.
Ya, ada yang baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ujung tu tak payah, yang sebenarnya yang syahadah tadi. Baca itu saja. Tapi wuduk itu mesti sempurna. Apa maksud wuduk sempurna? Mesti lakukan semua yang sunat-sunat. Yang mula sekali basuh tangan, ya, basuh tangan, duduk tangan. Kemudian baru kita komo-komo 3 kali, masukkan air dalam hidung 3 kali, basuh muka 3 kali, tangan 3 kali dan sebagainya, ya, sampai kepala, telinga dan kaki. Okey. Kalau ini komplit, ya, ini sempurna, kemudian baca syahadah tadi, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa lakukan ini, apa yang akan berlaku? 8 pintu syurga dibuka untuknya dan dia boleh pilih mana satu dia nak masuk. Hadis sahih. Hadis sahih daripada Muslim dan juga Tirmizi. Hadis Muslim sahih. Ya. Jadi kuat sangat ini. Yakni ambil wuduk dengan sempurna, baca syahadah, insya-Allah 8 pintu syurga dibuka untuknya dan dia boleh pilih yang mana satu dia nak masuk. Sampai dia confuse, tak tahu mana satu nak masuk. Punya besar dia punya ganjaran. Benda tu kita buat hari-hari. Cuma kita perbaiki. Kalau tak cukup baik, kita perbaiki. InsyaAllah kita dapat. Itu. Satu lagi. Daripada Jabir radhiyallahu an melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendengar azan dan membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai habis, itu yang kita baca kan. Tapi dalam kita mendengar azan, kita jawab azan, yakni kita ulang apa yang muazzin cakap, ya. Apa yang Bilal sebut, kita sebut. Kecuali hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita kata la haula wala quwwata illa. Okey. Yang lain semua sama. Ya. Kalau pagi-pagi kita dengar as-salatu khairum minan naum, kita boleh kata as-salatu khairum minan naum juga. Ya. Itu sahih. Itu hadis sahih. Jadi semua sama. Dan jawab azan. Dengar azan dan jawab azan. Bukan buka WhatsApp. Bukan bercakap. Tapi saya kadang-kadang dengar orang bercakap masa azan. Saya tengok banyak orang buka telefon, masa azan. Bukan itu amalan kita. Amalan kita dengar baik-baik. Jawab setiap satu daripada apa yang Bilal sebut. Kemudian kita baca doa. Sebelum kita baca doa, kita kena selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dulu. Habis saja la ilaha illallah, kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun cukup. Kalau boleh baca lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lepas itu baru Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Apa ganjarannya? Ganjarannya ialah wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti. Wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti. Bila Rasulullah beri syafaat kepada kita, jamin syurga. Jamin syurga. Ya. Perkara ini kita buat selalu, tapi kadang-kadang kita cuai. Sebab kita tidak dengar baik-baik azan. Kita buat benda lain. Kena khusyuk dengar baik-baik. Baik. Satu lagi, ini akhir. Aus ibni Aus berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mandi sunat Jumaat, yakni pada hari Jumaat dia bersedia untuk pergi sembahyang Jumaat. Nombor 1, dia mesti mandi sunat Jumaat. Kemudian dia pergi awal, bukan pergi lambat-lambat, ya. Pergi awal, seawal mungkin. Bagaimana dia pergi? Kalau boleh berjalan kaki daripada rumah. Tapi sekarang ini kalau nak jalan kaki daripada rumah berpeluh-peluh lah kita.
Sebab rumah kadang-kadang jauh daripada masjid. Jadi bolehlah bawa motorkar atau naik motor atau naik basikal dan sebagainya. Tapi janganlah taruh motorkar tu dekat dengan masjid. Taruh jauh-jauh sikit. Jadi dapat kita jalan cukup, ya. Jadi 3 perkara tadi. Yang pertama mandi. Yang kedua pergi awal. Yang ketiga jalan kaki. Yang keempat duduk dekat dengan imam, saf pertama. Duduk dekat dengan imam, jangan malu-malu nak duduk depan. Mesti rebut duduk depan. Yang kelima apa? Dengar khutbah, jangan tidur. Apa ganjarannya? Setiap langkah yang kita jalan tadi, kalaulah 50 langkah, kalau setiap langkah, apa ganjarannya? Setiap langkah dibalas dengan setahun puasa dan setahun qiyamul lail. Mengikut ulama-ulama hadis, tidak ada satu hadis lain atau tidak ada satu amalan lain yang memberi ganjaran begitu banyak kepada amalan ini. Kalau kita dapat satu kali pergi 100 langkah, bermakna 100 tahun kita berpuasa, 100 tahun kita qiyamul lail punya pahala. Bayangkan, kalau kita dapat 100 tahun seminggu, 1 tahun ada 52 minggu, cuba kira berapa? 5,200 tahun. Bukan satu hari, ya. 5,200 tahun punya puasa dan tahun punya qiyamul lail. Bayangkan. Rebutlah ini. Rebutlah ini. Jadi 6 perkara ini yang saya sampaikan. Kalau nak lagi, ada lagi, insya-Allah lain kalilah. Banyak lagi yang boleh kita cerita, tapi lain kali boleh. Kalau bagi banyak-banyak nanti lupa. Ya. Yang kedua, bila lupa tak buat. Ya. Jadi rugi juga. Daripada 6 ini kalau buat 3 pun alhamdulillah. Ya. Dapat buat 3 pun alhamdulillah. Kalau dapat buat semua, alhamdulillah, lebih lagi. Ya. Dan setiap daripada tuan-tuan yang perempuan yang buat, saya pun dapat dia punya komisen, insya-Allah. Itu yang penting. Komisen sangat penting. Bukan komisen dunia saja penting, tapi komisen akhirat lebih penting lagi. Ya. Orang yang berkongsi atau menyampaikan sesuatu ilmu agama kepada orang lain, ya, apakah ganjarannya? Setiap makhluk di atas dunia ini, di dunia dan juga di langit, makhluk di dunia dan di langit akan mendoakan dia, termasuk segala pokok, segala semut, segala ikan dalam laut akan mendoakan orang yang memberikan ilmu kepada orang lain. Ya. Jadi jangan kita ingat mesti duduk di sini beri ilmu. Balik saat ni beritahu kepada isteri atau beritahu kepada adik-beradik kalau tak ada isteri. Kalau ada lebih isteri lagi bagus. Ya. Jadi sampaikan. Bila sampaikan, apa yang kita dapat? Kita dapat seperti orang yang memberikan ilmu itu dapat. Jadi jangan simpan dia di dada sahaja. Balikkan cerita. Cerita-cerita ini baik. Ya. Tapi macam mana nak cerita kalau dah lupa? Itu sebab kalau dengar ini lebih baik kita tulis. Ingatkan. Tapi kalau tak ingat, boleh juga buka video. Buka video, ingat balik, insya-Allah kita amalkan. Tapi saya minta supaya tuan-tuan dan puan-puan amalkan apa yang saya sampaikan, kerana sangat penting bagi diri kita untuk dapat husnul khatimah dan dapat ganjaran-ganjaran yang sangat baik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.